apa bumi sebagai sfera ni paling penting sekali kita kena tahu lah dia punya apa konsep penting dia kan. Sebab masalah bila pelajar ni dia tak jawab sebab ialah macam kita nak buat karangan kan. Kalau buat apa nak mengeja pun tak boleh, nak tulis satu perkataan pun tak boleh kan, tak boleh lah, susah nak buat karangan betul. Jadi macam tu jugalah kalau buat bumi sfera ni kita kena tahu daripada dia punya asas dulu kan, dia punya apa benda yang penting sekali kena tahu. Ya. Okey, jadi mula-mula kena tahu tentang latitude dengan longitude. Konsep dia tu macam mana kan? Okey. Dia macam ni lah kalau cikgu lukis garisan tu, okey kita biasa soalan atau rajah dia bulat kan. Okey, ambil bulat dulu ya. Macam ni lah lebih kurang cantik sangat bulat ni kan. Okey, jadi kalau kita kata bumi tu kita bahagikan utara, selatan, timur, barat dia. Ya. Jadi untuk apa dia? Untuk longitude ni kita kena tahu, okey katakan yang tengah-tengah ni, tengah-tengah ni saya labelkan ni adalah apa dia? Meridian Greenwich. Meridian Greenwich apa? Dia punya pangkal kan? Tempat rujukan bagi longitude Meridian Greenwich lah. Jadi sama ada garisan atau titik tu berada ke timur atau ke barat, kita kena tahu dekat mana Meridian Greenwich. Okey. Kalau tak ada Meridian Greenwich, biasanya titik tu diberikan dia punya longitude dia, sudutnya berapa. Okey, contohnya lah kalau ini katakan Meridian Greenwich yang tengah ni, tu kalau ada satu lagi Meridian, katakan Meridian kat sini kan. Okey, yang ni kalau kita tengok dia sebelah mana. Okey, timur sini, timur sini, sini barat, betul. Jadi kalau katakan satu titik, katakan sini titik, cikgu buat satu garisan tu kita kata meridian selarian latitude. Yang tengah-tengah ni adalah khatulistiwa kan, 0 darjah. Katakan dia punya titik A kat sini. Dan kita tengok sudut dia daripada khatulistiwa ni, daripada garisan tengah-tengah ni. Katakan yang ini adalah 20 darjah. Kan? Bermaksud A tu berada pada longitude 20 darjah timur. Sebab dia belah timur kan. Manakala kalau dia ada pula dia belah barat macam ni. Kan? Katakan sudut dia kali ni, sudut dia besar sikit. Katakan sini 60 darjah. Maka kalau ada titik B dekat sini, maksudnya longitude B tu adalah 60 darjah barat. Yang tu kita kena faham konsep longitude. Kan? Sama ada dia ke timur atau ke barat. Sudut dia tu kita kena tengok. Sudut tu mesti diukur daripada mana? Meridian Greenwich. Greenwich tu dia punya rujukan dia. Okey, itu longitude. Manakala latitude dia macam kita kata ketinggian lah, sama ada dia berada di utara ataupun berada di selatan kan. Okey, kalau longitude tadi dia punya range dia, julat dia daripada 0 darjah hingga berapa? Untuk satu belah arah tu sampai 180 kan. Yang ni katakan untuk bahagian timur. Begitu juga untuk bahagian barat pun sama, start daripada 0 dan sampai 180. Ni bahagian barat. Okey. Semuanya yang 0 ni satu je lah kan, iaitu Meridian Greenwich kan. Ni Greenwich. Kalau 180 ni macam mana? Kalau 180 ni adalah apa? Dia kata garis tarikh antarabangsa kan. Okey, garis tu lah yang menentukan apa? Kita kata jam. Dia mula dengan 00 kan kat situ kan. Katakan pukul 12 tengah malam ataupun pagi kan. Jadi yang ni adalah dia punya meridian 180. Kita tulis timur ataupun barat. Dia kongsi. Jadi sebenarnya untuk sebelah timur tu sampai apa? 179 aja lah, betul? 179. Begitu juga untuk barat sampai 179 darjah. Daripada 1 sampai 179. Okey, itu longitude. Manakala latitude, kalau kita tengok kat sini, latitude kalau katakan satu, yang ni kita panggil apa? Selarian latitude kan. Kalau tadi tu yang memanjang ataupun yang apa kita kata sambung daripada garis utara ke selatan, yang ni kita panggil meridian. Yang ini kita panggil apa? Selarian latitude.
kan, sama ada dia berada di atas, di utara ataupun berada di bawah, di selatan kan. Dan sudut dia diukur daripada khatulistiwa. Itu beza dia ya. Kalau longitude tadi diukur daripada mana? Greenwich. Okey, manakala bagi latitude sudut dia diukur dari khatulistiwa. Contohlah titik C kat sini. Jadi ini garis khatulistiwa tengah-tengah ni, kita tengok sudut dia. Sudut dia macam tu. Okay, katakan sudut ni 70 darjah. Bermaksud latitude C ni apa? 70 darjah utara. 70 darjah utara. Okay, kalau bawah lah, bawah selatan lah kan. Tengok sudut dia. Jadi kena faham latitude ni, tengok dia punya sudut yang diukur daripada khatulistiwa, sama ada belah utara ataupun selatan. Ya, itu konsep asas dia kena faham. Apa benda latitude, apa benda longitude. Kan, jangan tertukar-tukar kan, jangan terbalik-balik. Lepas tu kita kena tahu juga lokasi tempat kan, katakan titik A, berapa dia punya kedudukan dia. Jadi kedudukan dia biasanya dibagi dalam bentuk apa? Kita nyatakan dia punya latitude dulu, katakan 80 darjah utara, lepas tu 120 darjah barat katakan. Ya. So, untuk menyatakan kedudukan titik, kita akan nyatakan dia punya latitude dulu, baru kita nyatakan longitude. Okay, itu dia punya basic. Okay, kemudian lepas kita tahu tentang asas dia punya konsep latitude dengan longitude, baru kita belajar ataupun faham tentang mencari jarak. Ya, mencari jarak pada permukaan bumi. Ingat lagi tak ada berapa kes untuk mencari jarak pada permukaan bumi ni? Okay, lukis kat sini, baru punya gambar. Oh, cantik sangat kan? Agaklah cantik. Okey, untuk jarak pada permukaan bumi ni, dia ada 3 kes. 4 lah. Ya, kalau jarak terpendek masuk sekali adalah 4 kes. Kena ingat setiap satu tu, kes dia macam mana. Okey, kes yang pertama, mencari jarak di sekitar garis khatulistiwa. Macam ni, katakan ni garis khatulistiwa. Cantik dah sangat kan? Okay, katakanlah cikgu letak satu meridian dekat barat, satu meridian dekat timur. Okay, cikgu tandakan titik A dengan titik B. Okay, jadi titik A berada, katakan titik A. Okay, titik A ni kita letak, katakan 20 lah, 20 barat. Ya, dia punya apa? Longitude. Titik B, kat timur ni katakan 40 lah katakan ya, 40 timur. So macam mana kita nak cari jarak antara A ke B? Kan, A ke B ni macam mana kita tak tahu jarak dia? Siapa ingat lagi? Ingat lagi tak macam nak cari dia? Mula-mula kita dapat apa dulu? Tengok apa sudut dulu Sudut dulu kan antara A dengan B, betul? Okay, kita pernah bincang dulu. Mula-mula kita kena dapatkan beza sudut. Contohnya ini tengah ni pusat bumi O, ya. Jadi kalau kita sambung daripada O ni, pusat bumi ni, sambung ke A, lepas tu sambung ke B kan. Kita nak cari sudut tengah-tengah ni lah. Yang ni. Ini yang kita kata beza sudut di antara titik A dengan titik B. Yang tu kita kena dapatkan dulu, dia punya beza sudut. Jadi cara nak cari beza sudut ni macam mana? Ingat lagi konsep dia. Mana satu nak tambah, mana satu tolak. Ingat? Cuba lah. Okey, saya beza sudut ya. Untuk apa, sama je kan. Sama ada kita nak cari beza sudut di antara dua longitude ataupun kita nak cari beza sudut di antara dua latitude nanti, konsep dia sama. Dia iaitu apa? Kalau sama arah, okey, sama arah ni macam mana? Dua-dua berada di barat atau dua-dua berada di timur kan. Kalau sama arah, kita kena pakai operasi tolak. Maksudnya longitude yang pertama, yang besar tu tolak yang kecil lah kan. Tapi kalau berlawanan arah, ya, kalau lawan arah, kita kena tambah. Macam contoh yang cikgu lukis ni. Ya, nampak satu titik berada di barat, betul? A berada di barat kan? A berada di barat. B berada dekat mana? Timur. B berada timur. Dalam kes ni, nak cari dia punya beza sudut, kena tambah. Iaitu, dia punya beza sudut dia tambahlah kan, 20 tambah 40. Ya.
Okey, jadi beza sudut dia, ingat lawan arah kita tambah. Okey, jadi cari beza sudut sekarang ni antara A dengan B. Kita tambah iaitu 40 darjah tambah dengan 20 darjah. Iaitu beza sudut dia 60 lah. Okey, lepas tu nak cari jarak dia. Jarak dia mana? Beza sudut tadi darab dengan 60 minit. Kan? Beza sudut. Beza sudut. Okey. Darab dengan 60 minit. Jadi 60 darjah darab 60 minit. Jadi apa? 3,600 batu no 3. Okey. So itu yang kita kata jarak pada garis khatulistiwa. Ya. Okey, kita tengok pula jarak ataupun kes yang kedua, nak kira jarak pada mana? Pada meridian yang sama. Okey, katakan yang ni meridian berapa tadi? 20 darjah barat. Okey, ada satu lagi titik. Katakan cikgu nak letak satu titik lagi dekat atas. Dekat utara. Okey, titik dekat sini. Okey, titik C katakan. Okey. Jadi kita tahu A ni berada pada khatulistiwa kan. Jadi latitude A ni berapa? 0 darjah kan? Sebab A berada pada khatulistiwa 0 darjah. Jadi katakanlah C ni, okey. C ni berapa? Katakan daripada khatulistiwa 60. 60 jugalah, senang kan. So kalau macam ni, beza sudut dia 60 lah, betul tak? Sebab A memang 0 kan? C 60. So 60 tambah 0, 60 lah kan? 60. Jadi yang ni senang je. 60 darab 60 sama juga macam tadi, 3,600. Okey, katakan ada satu lagi titik D. Okey, D ni cikgu letak atas lagi. Okey, titik D ke atas. Sini. Pasih lagi pada meridian yang sama dengan C, iaitu pada meridian 20 darjah barat ni. Ini titik apa? D, betul kan? Okey, D ni katakan cikgu bagi dia punya latitude dia kat sini adalah 80. Okay, cikgu tulis di tepi ni lah Okey, 80 utara. Okey, jadi macam mana nak kira jarak C dengan D? Macam mana? Tolak. Tolak kan? Sebab apa tolak? Sama arah, betul tak? Betul. Sebab C tadi 60 utara. D 80 utara. Jadi beza sudut dia kat sini lah. Kalau kita nak cari, kecil je. Iaitu 80 tolak 60. 20 kan, 80 tolak 60. So beza sudut dia 20. Kemudian darab dengan 60 juga. 60 minit. So 20 kali 60, 2 kali 6, 1,200. Batu nautika. Okey, itu kes yang kedua. Itu cari jarak pada apa? Meridian yang sama. Okey, kes yang ketiga. Okey, yang ni lain sikit. Kita nak kira jarak pada selarian latitude yang sama. Macam mana tu? Okey. Okey, sekarang kat mana Okey, kat bawah lah. Okey, kita ambil kat selatan pula Okey, ada satu selarian latitude, katakan dekat arah selatan. Okey, dan cikgu tambah satu lagi meridian. Buatkan lagi titik banyak Okey, katakan titik E kat sini. Okey. Okey, E. Okey. Siapa tahu E punya longitude berapa? 60. 60 bukan? Ya ke? Cikgu tanya tentang longitude ni. Longitude. Saya tengok. 20 kan? E tu sama dengan A, betul? Betul. Sama dengan C kan? Dia berada pada longitude yang sama, meridian sama tu, iaitu 20 darjah barat. Okey. Katakan muncul satu lagi titik kat sini. Ni baru punya. Ini titik F katakan. Okey, F ni cikgu tak bagi lagi longitude kan? Okey, katakanlah yang ini 70 darjah timur. Okey. Yang baru ni Jadi F ni berada pada 70 darjah timur. So macam mana nak kira jarak E ke F? Ingat E ke F ni kes apa? Dua-dua titik ni berada pada selarian latitude yang sama kan? Okey,
Okey, untuk E dengan F ni sama juga mula-mula kita kena cari beza sudut tu. Okey, beza sudut berapa E dengan F? 20. Berapa? 60. 60 ke 50? Tengok E berada pada 20 barat. Tengok ya, E 20 barat. F pada 70 timur. So beza sudut kita nak tambah ke nak tolak? Tambah kan, sebab apa? Lawan arah kan, satu timur tu barat, betul? So kena tambah lah. Kita tambah dulu. 70 tambah 20. 20 tambah 70 samalah mana-mana kan. Darab dengan 60. 60 apa? 60 minit. Okey, tambahan satu lagi. Okey, cikgu lupa nak beritahu kan. E dengan F ni berada pada 40 darjah selatan. Ini dia punya latitude dia berada pada 40 darjah selatan. Jadi ujung dia ni kena tambah kan, darab dengan cos 60. 40. Tengok, E dengan F berada pada latitude 40 kan. Jadi dia kena darab dengan cos latitude. Jadi kalau kita kira dengan kalkulator berapa tu? 90 darab dengan 60 itu darab dengan cos 40. Cos 40 berapa? Guna dia kalkulator ni. 4136.64. Okey, banyak kan? 90 darab dengan 60 darab dengan cos 40. 4136.64 betul? Betul. Okey, itu adalah jarak apa kita panggil jarak di antara selarian latitude yang sama. Okey, nampak tak beza 3 kes ni? Mula dekat khatulistiwa kan? Lepas tu dekat meridian yang sama. Kemudian yang ketiga ni apa dia? Dekat selarian latitude yang sama. Okey, cikgu tengok apa tunjukkan kes yang keempat. Okey, kena padam lah. Banyak ni kan. Buat gambar baru. Ya. Okey, kes yang keempat, jarak terpendek. Siapa ingat lagi macam mana kira jarak terpendek tu bendanya? Okey. Macam telur jadinya. Okey. Kita bagikan dulu kan. So bila nak lakar pun macam ni lah biasanya kan. Kita lakarkan utara selatan dulu, lepas tu timur barat tak payahlah. Macam ni je. Okey, ni pusat bumi kan. Okey, katakan ada satu selarian latitude. Okey, katakan ini berapa? 50 lah katakan. 50 utara. Kan? Ada dua titik kat sini. Kan? Titik A. Ni A. Okay, A ni katakan 110 darjah barat. Okey. Manakala B berada pada isi 70 kan, sebab mengapa cikgu letak tepi-tepi ni? Kalau tepi-tepi ni ingat lagi anti meridian kan. Kalau kat sini A 110, sini berapa? B 70 kan. 70 timur. Okey, jadi macam mana kita nak kira jarak terpendek? Okey, jarak terpendek ni biasanya kita akan ukur ikut apa atas kutub utara. Kalau dia dekat utara lah, ya. Kalau dua titik tu berada dekat bawah, kita akan ukur ikut kutub selatan. Sekarang ni dua titik berada di atas kat utara, maksudnya dia akan ikut atas, dia akan ikut atas sini. Ini yang terpendek, dia tak ikut sini. Dia tak ikut selatan itu sebab kita dah buktikan, kita bincang dulu kalau kita kira ikut sini dia jauh kan. Ikut atas lagi dekat. Jadi ini yang kita kata sebagai jarak terpendek. So cara dia senang je, ya. So kalau kita sambungkan sudut dia, kita tengok sini. Ya, sini berapa? 50 lah kan? 50 darjah. Ni 50. Betul tak? Tepi ni pun sama kan sebab dua-duanya pada latitude sama, betul? Betul. Kiri kanan 50-50. Jadi tengah-tengah ni berapa baki dia? 80. Okay, sebab ni 55, 50, 100. Jadi tengah lagi baki dia 80. 80. Terus darab 80 apa? 20 darjah darab 60 minit. 60 minit. Jadi 4,200 batu meter. Itu yang kita kata jarak terpendek, ya. Kalau dia lain latitude pun sama juga. Contohnya macam ni ya. 4,800 4,800 kan. 8648 kan. 42 pula 4,800. Okey, satu lagi kes kalau berlainan latitude. Okey.
ada pernah soalan macam ni ya. Satu dekat sini katakan. Okey, yang ini letak titik C lah katakan. Okey, C ni berada pada 20 selatan. Okey, ada satu lagi titik lagi. Okey, katakan ini titik D. Biasanya kalau apa nak mengira jarak terpendek dia mesti kat tepi. Kan? Tepi-tepi tu. Okey. So macam mana nak kira? Okey, yang ni kita letaklah berapa ya? Contoh 70 lah katakan. Yang titik D berada pada 70 selatan. Jadi macam mana nak kira jarak terpendek dia? Okay, kalau kita lukis, kat sini. Sudut ya, sudut C kan. Yang ni sudut D. Cuba tengok berapa nilai sudut bagi tiap-tiap tu. Okey, C berapa tadi? 20 kan? 20. So C ni 20 lah. Okey, D berapa tadi? 70. 70. So berapa tengah-tengah ni? 100. Million berapa? 70. 70 tambah 20, 90 kan? 90 tambah apa? 180 tak 90? 90. 90 juga lah kan? Jadi tengah-tengah ni 90. So dia akan ikut sini lah jalan dia. Ini jarak terpendek dia. Jadi 90 darab dengan 60 minit. 90 darjah darab dengan 60 minit. 5,400 batu nautika. Itu dia jarak terpendek. So ada 3 kes ya. Kena ingat balik tadi. 3 kes kan? Betul? Pertama dekat khatulistiwa. Yang kedua dekat meridian. Meridian sama. 3 selarian latitude. Bila selarian latitude tu kena ingatlah dia kena darab dengan kos kan? Saya macam nak tahu kos tu berapa? Biasanya dalam soalan dia akan bagi. Duduk titik tu dia akan bagi. Okey, berapa latitude duduk titik tu? Jangan risau. Latitude dia bagi. Dan yang ketiga ni 4 kes apa? Jarak terpendek. So itu je lah. Benda ni yang kena ingat sebenarnya kan? So yang pertama sekali ulang balik tadi apa dia? Kena faham kan konsep longitude tu apa? Ukur daripada khatulistiwa, ukur daripada Greenwich. Latitude ukur daripada khatulistiwa. Lepas tu ingat apa? Nak cari beza sudut tadi kan? Tambah tolak. Kalau beza arah tambah ke tolak? Beza arah tambah. Tambah. Kena ingat tu. Kalau apa? Sama arah tolak. Okey. Satu lagi yang kena faham, dia yang ni biasanya pelajar akan keliru. Apa dia kes? Bila mana kita dikehendaki untuk mencari latitude satu lagi atau mencari longitude titik satu lagi kan? Sebab dia melibatkan beza sudut kan? Dekat sini yang pelajar confuse, nak tolak ke nak tambah kan? Ada soalan macam tu kan? Soalan dia apa? Cari latitude titik A jika diberi jarak kan? A dengan B adalah sekian dan B berada ke arah utara macam tu kan? So macam tu kena faham macam mana? Dia lawan kan? Maksudnya kalau tadi mencari beza sudut ya, lawan arah kita tambah betul? Sekarang ni bila kita nak mencari latitude atau longitude satu lagi, kalau berbeza arah kita tolak. Lawan. Nampak? Kalau sama arah kita tambah. Itu je beza dia. So yang ni yang selalu menjadi masalah kepada pelajar bila tak jawab ni. Dia keliru. Nak tambah ke nak tolak kan? Dia kena ingat soalan konsep tu kan. Ingat tu je. Dia lawan dengan tadi tu apa? Yang cari beza sudut tu kalau ulang balik, kalau lawan arah kita tambah. Kalau sama arah kita tolak. Manakala kalau kes nak mencari latitude atau mencari longitude satu lagi, kalau berbeza arah kita tolak. Sama arah kita tambah. Kita tambah atau tolak apa? Dengan beza sudut tu sebab dia dah bagi jarak betul? Jarak tu kita akan tukarkan kepada beza sudut bila kita bahagi dengan 60 nanti kan. Dia dapat beza sudut. Tu je. Okey, boleh kita start soalan SPM yang 2000 padam ya. Okey, kita tengok soalan 2003 ni. Okey, 2003. Okey, ini soalan yang ada gambar kan. Dia senang sikitlah kalau ada gambar.
Okey, 2 titik di atas permukaan bumi. Okey. G, dia bagi H dan keadaan GH ialah diameter selaran latitude. Nampak dah dekat gambar pun dah tunjuk kan, G dengan H diameter selaran latitude. Jadi kalau dia bagi tahu konsep yang apa ni, diameter ni, apa yang kita kena ingat, dia punya longitude dia nak cari adalah anti-meridian kan. Ya. Maksudnya ya. Faham konsep anti-meridian, ingat lagi? Sikit-sikit. Okey, Cik, anti-meridian macam ni. Katakan abang yang maklumat ni. Okey, katakan G ni, katakan dia 10 darjah timur. Okey, kalau G 10 darjah timur, nak cari H ni maksudnya pelengkap kepada 180. Maksudnya 180 tolak 10 berapa? 170. 70. Arah dia lawan lah. Kalau kat G timur, kat sini Barat. barat. Yang itu maksud konsep anti-meridian tu. Dia anti-meridian ni untuk mencari longitude. Kena ingat kalau konsep anti-meridian ni adalah mencari longitude satu titik lagi. Okey, kita selesaikan soalan ni Jadi, macam cikgu cakap tadi lah, mula-mula kita tengok kata ni yang penting. Diameter. Sebab apa? Kita nak guna konsep anti-meridian. Kalau tak nanti memang tak faham. Kita takkan tahu nanti macam mana. Tadi 10 betul 10. Saya tak tengok sebenarnya yang tadi tu. Okey, sini 10 kan? 10 timur. Ini longitude dia. Dah ada jawapan. Longitude. Maksudnya yang ni lah, garisan tepi ni. Yang tepi sekali ni 10 timur. Jadi longitude H guna anti-meridian lah kan macam tadi kan? Betul. Iaitu berapa? 180 tolak 10. 170. Arah mana? Barat. Nampak tu markah dia berapa? 1 je kan? Sebab senang sangat. Tapi kalau siapa yang tak faham konsep anti-meridian mesti tak tahu tu tak? Betul. Memang tak tahu je. Puas dia fikir apalah ni kan nak cari sebab tak faham. Okey, yang kedua. Okey, GM ialah diameter bumi. Dalam rajah, tandakan kedudukan G dan M. Seterusnya, nyatakan kedudukan M. Okey, yang ni pun bagus juga soalan ni. Okey, jadi kalau kat sini, okey nampak yang ni katulistiwa. Okey, cuma dia punya apa, nak betul-betulkan dia punya kedudukan pusat bumi, mesti letak patutnya ada satu garis lagi kat tengah ni. Okey, cikgu buat garis garis ni adalah apa? Kita kata diameter. Diameter bagi katulistiwa kan, diameter dia. Ni bisa dia diameter. Okey, jadi kalau dia kata dia pusat bumi kat mana? Kat sinilah. Cikgu letak titik warna merah. Okey, titik warna merah tu maksudnya apa? Pusat bumi tengah-tengah dia. Okey, bila dia kata apa? Diameter bumi, G dengan M. G kat atas kita kena buat macam ni lah, label dia ataupun kita nak lakarkan kedudukan tu. Okay, maksudnya daripada G, nampak ni G kan? Okay, kita ambil baris, sambung terus. Okay, cikgu guna pen warna lain lah, nampak sikit jelas. Pen warna hijau. Okay, G, sambung terus ke pusat bumi, macam tu, berhenti kat situ. So ini lari pula. Lari dia, tak nak dia duduk kat situ. Okey, sikit lah kan, lagi sikit kan. Patutnya lalu kat merah ni mesti lalu kat pusat bumi Okey, yang ini yang kita kata sebagai apa, diameter bumi. Kan, garis G tu melalui pusat bumi. Dan M kat mana? M kat ujung. Kat sini lah M. Ni. Situ. Kat sini M. Jadi bila nak melabelkan, inilah label yang betul kan. Kita buat G, buat satu garis, lalu pusat bumi dan berhenti dekat ujung sebelah satu lagi. Okey, jadi ni melabelkan betul tak? Dah betul. Okey, seterusnya nyatakan kedudukan M. Ingat tadi kita bincangkan kedudukan ni mesti nyatakan latitude dia dan dia punya longitude dia. Okey, kita tengok latitude tu. Macam mana nak cari latitude M? Berapa? Siapa tahu? Kita lupa dah. 10. Dia ada kaitan dengan G punya latitude. Ada kaitan. Berapa? 10. 10 ke 60? Yang 10 tu adalah apa?
kita kata itu longitude kan. 10 timur tu longitude. Berapa latitude G? Tengok soalan. 60 kan? Oh, nanti dia. Oh. Ni latitude. Maksudnya G ni sudut dia daripada khatulistiwa ni, kalau cikgu nak lukis, ni lah 60. Nampak? Kan? Itu adalah dia punya latitude dia, 60 utara. So apa kaitan dia dengan M? Okay, kaitan dia dengan M, yang mana apa G dengan M ni yang kita kata tadi apa, diameter bumi, dia punya hubungan dia adalah nilainya sama. Ni, sudut sini kan kita dah belajar sudut bertentang bucu, ni 60 juga betul? Betul. Jadi kalau ni 60, sini 60, maksudnya berapa? Nilai 20. Sama, cumanya kalau G dekat utara dah tentulah M di selatan. Okey, jadi dia punya M punya kedudukan, latitude dia 60 darjah selatan. Okey, itu latitude. Longitude dia sama dengan H tadi. Berapa? 170. Tengok H tadi, 170 barat kan? 170 barat. Samalah. Ni, dia sama ni. Nampak? Kan? 170 barat. Okey, selesai soalan B. Okay, A sudah, B sudah. Okey, dah berapa dah tu? 5 markah. Okey, kita pergi soalan C. Jarak terpendek. Kira jarak terdekat dalam batu nautika dari H ke kutub utara. Okey, sekarang ni nak kira daripada H ke kutub utara. Okey, kalau dulu-dulu kan, ni tahun berapa ni? 2003 kan? Sekarang dah 2020 kan? Terdapat ada sikit apa perubahan istilah. Dulu dia panggil jarak terdekat. Pendek sekarang. Sekarang jarak terpendek. Itu beza dia. Dia ubahlah kan. Lama dah soalan ni. Dari 2003 lagi. Okey. Jadi dulu dia panggil jarak terdekat, sekarang dia panggil jarak terpendek. Okey, jadi sekarang ni nak kira daripada mana? Daripada H ke kutub utara. Kat sini lah, kat atas ni. So berapa jarak dia? Senang je. Okey. Kat sini, tadi berapa? Dia punya latitude dia 60 kan? 60. Okey, sini 60. Berapa baki dia tinggal dalam? 20. Tak, 20. Sini 60. 20. Ni nak sini je? Sampai kutub utara je? Berapa baki? 100. Ni 90 kan? Sudut 90 ni. Oh, 30. Baki 30 dah kan? 30. Dia tak nak sampai sini, nak sini je. Jadi dalam ni baki dia 30. Jadi harap terus lah. 30 darabkan dengan 60. 60 minit. 30 darjah darab 60 minit iaitu 1800. Okay, 1800 batu nautika. Itulah jawapan dia. Senang je. 2 markah Okey, D. D ni biasanya akan cerita tentang kapal terbang. Ya. Kenapa dia tak cerita pasal kapal laut? Siapa tahu? Tengok soalan dia. Tengok 2005 pun tengok cerita tentang kapal terbang. Sebab dulu kisah-kisahnya sebab lepas kejadian Titanic tu kan, terus dia tak nak buat kisah. Lawak joke sikit jadi apa, sebab kapal laut ni kalau kita nak kira dia punya laju ke jarak ke agak perlahan, betul tak? Laju ni perlahan kan. Okey. Jadi biasanya untuk soalan SPM dia akan cerita tentang kapal terbang je lah. Tak adalah pernah lagi. Kalau tengok 2003 sampai 2017 tu tak ada cerita pasal kapal laut. Semua kapal terbang kan. Okey, tengok soalan dia. Sebab kapal terbang berlepas dari G. Okey, tengok ya kedudukan dia. Dia start daripada G ni, terbang ke G dan terbang ke arah barat sepanjang selaran latitude dia pergi ke H. Bukan, tak cakap pergi H kan. Dia terbang ke arah barat sepanjang selaran latitude-nya dengan purata laju 500 knot. Kapal itu terbang mengambil masa 9 jam untuk tiba ke titik N. Okey, maksudnya daripada G ni dia terbang ke barat, dia berhenti dekat titik N. So N kat sini lah. Dalam ni. Atas garisan selaran latitude 60 utara ni kan. Dia dekat sini. So tengok soalan dia. Cari apa dia? Jarak dalam batu nautika dari G ke N. Okey. Dekat sini kita kena ingat apa dia? Selain daripada kita kira jarak pada selaran latitude tadi,
apa dia, darab dengan cos tu kan. Ada kosong. Jadi kita kena ingatlah ya. Sekarang ni kita punya formula apa dia nak cari, okey. Formula asas dia macam ni. Laju adalah jarak bagi masa kan. Asas dia jarak bahagi masa. So dalam ni soalan ni laju dah bagi kan. Masa pun dah bagi. Ni kita nak kira jarak, betul tak? Betul. Maksudnya jarak apa dia? Mana jarak mana? Laju jarak masa dah kan? Laju jarak masa. Jarak. Tak silap. So laju jarak masa. Okey, jadi kalau kita tengok laju kita 500 plus 9 jam. Darab dengan 9 jam. Berapa tu? 4,500. 5 kali 9. 4,500. 4,500 batu nautika. So kena ingat apa dia? Jarak 4,500 batu nautika ni diukur pada selarian latitude kan? Jadi bila kita nak cari beza sudut ataupun nak tahu beza sudut dia mesti bukan bahagi dengan 60 tapi bahagi dengan apa? 60 cos latitude. Kita nak cari beza sudut dulu. Cari beza sudut sebab kita nak cari jarak kan? Okey, jarak dia dah betul lah. Okey. Sorry. Selesai soalan satu kan? Nak jarak je betul? Untuk soalan satu? Betul. Okey, ni soalan satu. 4,500. Okey, untuk soalan dua, sambungan dia ni cari longitude bagi N. Yang ni yang kita kena tahu beza sudut tu. Okey, jadi jarak tadi yang kita dah cari 4,500 tu, kita buat apa? Darab dengan kita bahagi. Bagi dengan apa? Bukan bahagi dengan 60 saja. Sebab jarak ni jarak pada mana? Pada selarian latitude, betul? So dia kena bagi macam ni. 60 bahagi N buat hal. 60 darab dengan cos. Okey. Titik G dengan H ni, G dengan N ni tadi ni berada pada latitude berapa? 60 kan? 60. Jadi cos 60 lah. Ni. Cuki ke? Okey, 60 darab cos 60. Saya pergi ke bawah dulu, takut silap ya. 60 darab cos 60. Okey, 30 kan bawah tu? Okey. Okey, so 4,500 bahagi 30. Lepas 150 kan? 50. Ya, jadi 150 ni adalah kita panggil apa? Beza sudut. Okey. 150 ni adalah beza sudut. Okey, sekarang ni kita nak cari longitude titik N, betul tak? Okey. G tadi berapa longitude dia? 10 timur. Dan titik N bergerak ke arah barat, betul tak? Betul. Okey, sekarang ni kes dia apa? Lawan arah ke sama arah? Lawan arah. Lawan arah kan? Sebab satu dekat timur, lepas tu satu lagi gerak ke barat, betul tak? Betul. So kita kena ingat dah, tadi kita dah bincang kan? Kalau lawan arah, beza sudut ni kita nak tambah ke nak tolak? Tambah. Terbalik lah. Confuse saya. Okey, terbalik. Kalau kita nak mencari beza sudut, kalau lawan arah kita tambah, betul? Sekarang ni kes dia bukan nak cari beza sudut. Beza sudut dah dapat dah, betul? Sekarang ni nak cari longitude satu lagi, kan? Yang ni, yang kalau lawan arah kita kena tolak. Jadi mana tolak mana? Beza sudut ni, kita kena tolak dengan mana? Tolak dengan 60. 60 ke tolak 10? Ingat ni kes longitude, bukan latitude. Berapa longitude G? 10 kan? 10 timur, betul? Jadi tolak 10 lah. 10. Tolak 10. 150 tolak 10. Berapa? 100. 140. Arah? Dekat timur ke dekat barat? Siapa tahu? Awak jawab barat Timur. Ashraf macam mana? Timur ke barat, Ashraf? Timur. Okey, buat catatan sikit, nota sikit ataupun buat catatan di kepala ya, ingat ya. Okey, kalau beza sudut kita nampak ni. Ni 150 kan? Okey,
Sekarang kita bandingkan dengan kita punya longitude titik yang pertama tu, 10 kan? Kita dapati apa dia? Beza sudut lebih besar daripada longitude titik yang pertama, betul? Betul. Okey, kalau yang ni lebih besar, okey, daripada longitude titik pertama, bermaksud apa dia? Okay, titik yang kedua tu dah masuk arah yang berlawanan dengan arah titik yang pertama. Faham? Maksud titik pertama tadi kat timur, betul? Betul. Tapi sebab beza sudut dia dah besar daripada longitude titik yang pertama, maksudnya dah masuk arah satu lagi. Bermaksud titik tu dah masuk arah barat. So arah barat 140 lah. Arah Barat. Itulah dia punya longitude. Itu cara jawab dia. Kan? Sebenarnya soalan itu je kan, bersebut-sebut itu je kan. Okey. Boleh kita tengok soalan 2004. Boleh. Okey, 2004 ni soalan tak ada rajah ya. Okey, cikgu guide dulu. Okey, cikgu pandu dulu macam mana dia nak jawab. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan cara jawab soalan yang ada rajah, betul? Betul. Kali ni cikgu tunjukkan cara jawab soalan yang tak ada rajah. Sebenarnya yang ni sukar sikit lah sebab tak ada rajah, betul? Kita kena lakar semua kan, 100% kita kena lakar. So tadi kita lakar sikit-sikit je kan, tambah sikit-sikit, yang ni kena lakar 100%, okey? Okey, bila kita nak melakar, apa benda yang kita kena tengok dulu, tengok ya, tips. Ni pun cikgu nak pahatkan di ingatan lah, kena ingat benda ni. Tips bila nak melakar, apa kita tengok dulu, macam tadi juga, ni perkataan ni. KL ialah diameter selarian latitude 60 S. Kita kena cari yang tu dulu. Ya, sebab apa? Yang tu kita kena lakar dulu. Sebab kita tahu kalau titik tu berada pada kedudukan diameter selarian latitude, satu belah kiri, satu belah kanan, tepi sekali tu kan? Yang meridian sekali. Itu yang kita kena letak dulu. Kan? Sebab kalau kita salah meletakkan titik ni, jadi kita punya rajah pun tak betul. Ya? Bila rajah tak betul, memang kita tak boleh nak selesaikan soalan tu. Sebab apa? Kita tak nampak dia punya kedudukan sebenar dia, betul tak? Betul. Jadi sebab tu penting kita nak lakar. Kita lakar apa? Kita tengok dulu yang ni, diameter ni. Sama ada diameter selarian latitude ataupun diameter bumi. Kita kena letak kiri kanan dulu. Itu penting. Ya. Okey, so kita tahu dah ya, KL ni adalah diameter selarian latitude 60. So kita buat bulatan. Ya. Buat bulat. Okey, bulat. Okey. Cantik sikit lah kan. Atas ni rosak. Okay, kita bagi dulu. Bagi macam ni. Atas bawah, kiri kanan kan. Kita nak apa? Utara dengan selatan dulu, betul? Betul. Okey, sebab kita dah baca, kita tahu maklumat ni yang paling penting sekali, 60 selatan, betul? Betul. Jadi buatlah apa? Selarian latitude 60 selatan. Di bawah kan, selatan kan? Betul. Buat ni dulu. Okey, labelkan 60 selatan. Ini kena buat dulu. Lepas tu baru kita isi. Isi apa? Titik yang ada, dia punya kedudukan dia lengkap kan. Contoh apa titik kat dalam soalan ni? K kan? Nampak? Nampak. K ni dah ada lah. Dia bagi apa? Dia berada 60 selatan yang kita lukis tadi. Dan 60 timur. So timur kita letak belah mana? Kanan ke kiri? Kanan. Kanan kan? Letaklah sini K kita. Ni tak K sini. Sini K kita. Bermaksud, tadi kita dah tahu KL ialah diameter selarian latitude. Maksudnya apa? L kat mana? Sini, betul tak? Inilah L kita kat sini. Itu yang cikgu kata kena letak ni dulu. Sebab diameter selarian latitude mesti letak dekat tepi sekali, betul? Tepi sekali. Okey, itu KL kita. Okey, dah siap KL ya. Dua-dua titik berada pada 60 selatan. Okey, sekarang kita nak letak dia punya apa? Longitude. Okey, K berada pada mana? 60 timur. Okey, maksudnya kita labelkan lah. Bagi ingat, nanti lupa pula kan. Okey, K ni kita labelkan yang ini adalah 60 timur. Okey, apa lagi maklumat dia?
dan M terletak 4,800 batu nautika ke utara K. Nanti kita kira nanti kan. Maksudnya apa? Titik M kan. M ni kat atas ni. K bawah kan. Dia berada di atas, di utara K. Itu maksud dia. Ya. Okey, soalan A. Cari longitude titik L. Sangat senang. Sebab apa? Kita pakai konsep Meridian. meridian. Okey, so macam mana nak kira dia? Cuba ingat. Tolak 120 barat. Tu tahu kan? Mana dapat 120 barat tu? Tolak 120 tolak 60 timur. Ya, betul. Sebab kita dah tahu K ni 60 timur. Ashraf tengok ni ya. K 60 timur kan? Maksudnya L ni anti meridian lah. 180 tolak 60. Sebab tu jawapan dia 120. Oh ya, Barat. 2 markah. Ya. Sebab tu penting dia punya lakaran tu, betul tak? Kalau kita lakar silap, habislah. Kita tak tahu kan kedudukan ni, betul tak? Betul. Kalau kita tembak aja suka hati lukis, memang kita pening. Manalah L ni kan? Kalau kita lukis, kita tahu ni anti meridian ya. Okey, yang B. Cari latitude bagi M. Ini macam case tadi. Nampak? Dia dah bagikan jarak tu. Betul. Sekarang ni jarak yang dia bagi ni kita kena tukar kepada beza sudut, betul tak? Kita nak buat apa? Bagi 60. 60. Okey. So kita buat 4,800. Okey, ni untuk soalan B ya. 4,800 bahagi 60. Dapat apa? 80. 80. Okey. 80 ya. 80 ni apa dia? Beza sudut. Beza sudut. Kita ingatlah apa yang benda kita cari ni. Ni adalah beza sudut antara K dengan M. Kan? Okey, sekarang ni kita nak tahu latitude bagi M. Okey, ya. Sekarang ni fokus pada latitude K. Berapa latitude dia? 60 selatan. 60 selatan. Okey, sekarang ni case dia K dengan M ni ya. Case dia apa? Lawan arah ke sama arah? Lawan arah. Lawan arah. Betul tak Ashraf? Setuju? Betul. Sebab apa? K dekat selatan, betul? Betul. M bergerak ke utara, betul? Betul. Kes lawan arah lah. So kes lawan arah ni kita buat apa dengan beza sudut? Tolak ke tambah? Sekejap. Ni tambah. Lawan arah. Lawan arah. Tambah. Macam tadi. Sama soalan tadi kita nak buat ni. Yalah. Tolak. Betul. Tolak. Ingat tu je. Kan, untuk mencari apa? Latitude satu lagi ke, nak cari longitude satu lagi ke? Kalau lawan arah kena tolak. Okey, jadi maksudnya mana tolak mana? 80 tolak mana? 80 tolak 60. Ya, tolak dengan latitude, jangan tolak dengan longitude lah. Sebab sama je. Latitude sama, longitude pun sama kan? Kebetulan. Okey, tolak 60 latitude ya. Sebab sekarang ni case ni nak cari latitude kan? Jadi kan tolak dengan latitude lah. So 80 tolak 60. 60 tolak 20. Okey. Lepas tu dapat berapa? 20. 20. Okey. Lepas tu cikgu nak tanya apa tahu? Lepas dapat 20 tu. Nak tanya arah dia. Dia dekat utara ke M tu ya? Cikgu nak tanya M tu dah masuk utara ke atau masih lagi kat selatan dekat-dekat dengan K tu? Sekejap. Dia lebih. Cuba tengok beza sudut. Ya. Okey. Ingat balik cikgu cakap tadi. Dia belum masuk ni. Belum masuk? Belum. Selatan lagi. Kat selatan lagi? Ya. Dia terlebih lagi yang tu. Okey, nanti tengok rekod balik tadi. Aduh, lupa ya. Okey, ingat lagi. Maksudnya apa yang cikgu cakap tadi belum masuk dalam memori lagi ya. Tak save lagi. Okey, lagi sekali. Kalau beza sudut lebih besar daripada latitude. Sekarang ni latitude lah kan, tadi cerita longitude kan. Sekarang ni beza sudut ni lebih besar daripada 60 ni, nampak? Beza sudut itu 80 ya. Latitude titik K 60, betul? Betul. Jadi bila beza sudut lebih besar daripada latitude titik pertama, bermaksud titik M tu dah masuk arah yang satu lagi. Faham? Maksudnya 20 darjah ni dah masuk arah utara.
Ya, sebab apa beza sudut dah lebih besar daripada nilai latitude ni. Tapi kalau sama macam mana? Okey, katalah titik apa, beza sudut ni pun 60 juga. Apa maksudnya tu? 60 tolak 60 apa? Kosong. Kosong kan? Ha. Kosong tu kat khatulistiwa lah, betul tak? Tetapi bila yang ni lebih besar, katakan beza sudut di 61. Kan? 61. Dia besar 1 darjah je, betul tak? Betul. Bermaksud 1 darjah tu dah masuk utara. utara. Itulah kes dia. Ya. Jadi sekarang ni titik M ni dah masuk utara. Ni sebanyak 20 darjah. So utara lah dia punya latitude dia. 20 darjah utara. Boleh faham? Boleh ingat yang tu? Faham. Tulis lagi lah. Tulis sikit catatan tu. Ya. Bila beza sudut lebih besar nilai dia daripada latitude ataupun longitude titik yang pertama, maksudnya titik yang kedua tu dah masuk arah yang berlawanan. Okey, kita tengok C. Okey. Okey, kalau kita nak lakarkan pun boleh lah kan, sebab kita dah tahu M punya latitude berapa? 20 kan? Kalau kita nak lakarkan pun okey juga. So senang kita nak selesaikan soalan yang mungkin ada kaitan dengan titik M nanti kan? Okey, kalau kita lakarkan kat sini lah lebih kurang ya. Okey, kita buat satu selaran latitude. Rendah je lah. Dia tak banyak. Ya. Okey, ini M. M ni berapa? Kalau kita nak dia punya apa tadi? 20 Utara. Macam tu. Itu titik M kan? Sebab ada meridian sama. Okey, soalan C. Hitung jarak dalam batu nautika dari K ke L diukur sepanjang selarian latitude. Okey, sekarang ni nak ukur daripada K ke L. So kena ingatlah kan, bila nak ukur pada sepanjang selarian latitude, dia ujung dia kena darab dengan cos latitude, titik tu, betul? Betul. Okey, cuba cari dulu beza sudut antara L dengan K. Senang je kan, ni kan kes anti-meridian tadi. 120, sorry. 20. Tadi ni 60, yang ni berapa? 20. 120 kan? 120. So dah tentulah beza sudut dia 180. Ya. So beza sudut antara apa dia? KL kan? Cari terbang. Ni lah. Beza sudut KL adalah 180 sebab dia diameter selarian latitude kan. So darab dengan 60 minit darab dengan cos berapa? Titik tu berada pada latitude berapa? Titik K dengan L. 60. Okey, cuba kira. 60. Berapa tu? 180 darab 60 darab cos 60 darab dengan cos 60 juga. 5,400. Okey, 5,400. So itulah jawapan untuk C 5,400 batu nautika. Okey, C. Okey, soalan D. Sebuah kapal terbang, nampak cerita kapal terbang lagi kan? Sebuah kapal terbang berlepas, tengok ya, berlepas daripada L. Okey, dan terbang ke arah K, kan? Okey, menggunakan jarak terdekat. Dia guna jarak terdekat. Jarak terdekat ni apa? Jarak terpendek ni. Ya, kat sini. Yang keliru pula. Ada pula jarak terdekat ni. Ini terpendek ya. Terpendek. Okay, maksudnya kalau ikut jarak terpendek apa dia? Dia ikut kutub selatan ya. Kena kira dah pula nanti ni. Ikut sini. Ya, dia kata ikut jarak terpendek. Okay, dan kemudian terbang ke arah M. Dia naik ke arah M. Okey, diberi laju purata untuk seluruh penerbangan ialah 560 knot. Hitung jumlah masa diambil untuk penerbangan itu. Okey, jadi kat sini kita kena guna formula tadi lah kan. Iaitu nak cari masa, nak bagi cari laju adalah jarak bahagi masa. Jadi sekarang ni nak hitung masa kan? Hitung jumlah masa, betul? Maksudnya nak cari masa apa bahagi apa? Laju darab jarak.
jarak bahagi laju. Yang ni tukar tempat. Bagi laju. Bagi laju. Bila masa ni naik atas, laju ambil tempat dia. So maksudnya nak cari masa adalah jarak bahagi laju. Bahagi laju. Okey. So jarak ni nak dapat yang mana? Mestilah kita nak cari LA yang terpendek dulu kan? Okey, kita cari dulu yang terpendek ni. Berapa jarak dia? So gambar dia kalau nak senang tengok macam ni lah. Jarak terpendek ni. Ni buat sudut dia. Ni sudut dia. Okey. Masing-masing 60 kan? Sebab sama 60. Ni 60. 60. Sini pun 60. Okey. So berapa baki? 60. 60 jugalah baki dia kan. Baki dia 60. Okey, jadi jarak terpendek dia 60 darab dengan 60. 60 juga. Ini. 60 3,600 kan? 3,600. 3,600. Okey, jadi jarak dia 3,600. 600 bahagi 500. Jangan bagi dulu, tak habis lagi ni. Ini baru jarak L ke K kan? M. Jarak M ke K berapa dah bagi tadi kan? Dalam soalan yang pertama sekali kan, tengok. M terletak batu nautika ke K, betul tak? Betul. Dah bagi dah. Ini jarak M ke K. 4,800 kita tambah dah ni. Tambah 4,800. Baru bahagi dengan laju dia berapa? 560 knot. 560. Okey, laju dia adalah 560 knot. Dia bagikan. 15. Berapa? 15. 15 tepat. 15. 3,600. Okey, tambah 4,800 bahagi 560. Okey, tepat. 15 jam. 15 jam. Okey, nampak? Itu saja soalannya. Susah ke? Nampak macam senang kan? Nampak macam senang tapi nanti lupa kat exam kan. Sebab apa lupa? Sebab benda ni dia kena buat selalu. Faham? Bila buat selalu soalan kan, jadi kita boleh ingatlah benda tu, betul tak? Bila kita tak buat ulang kaji selalu, dia lupa lah. Itu je masalahnya. Bukan tak boleh buat sebab lupa kan. Standard lah tu. Okay. So untuk soalan 2005 dengan 2006 ni dia lain sikit. Okay. Yang ni kita boleh buat sendiri lah. Cuba-cuba nanti. Kita pergi dulu soalan yang lebih kurang sama juga. Pergi soalan kesuat sebelah. Okay. 2007. Okay. Nak cuba buat dulu tak? Boleh. Okay. Cuba buat sendiri dulu. Cuba dulu. Cikgu tunjukkan. Okay. Ini pun soalan apa? Tanpa rajah kan? 2007 ni kan? Okay. So buat macam tadi lah. Lakar dulu. Cari benda penting dia dulu. Kat mana benda penting kat sini? FH ialah diameter selarian latitude 65 darjah. 65. Yang tu kena lukis dulu. Selarian latitude 65 tu kena lukis dulu. Okay. Cuba buat dulu Okay. Cikgu bagi masa. Okay, buat soalan A dulu. Bila dah siap A, bagi tahu cikgu kita bincang sikit-sikit. Jangan bincang semua. Bincang semua nanti kamu pula pening nanti kan. Sikit-sikit. Okay, dah siap A cakap. Cikgu tunjukkan cara dia.
Dah. Okey, dah. Dah. Wan. Dah. Ashraf dah. Dah. Okey, kita cuba Okey, tengok lakaran cikgu yang betul. Sama tak Okey. Mula-mula macam cikgu cakap tadi lah kan. Apa kita tengok dulu? Benda ni. Ni yang keramat dia. Dia punya apa? Kunci kejayaan kepada soalan bumi spera ni sebenarnya ni kita kena tahu yang ni. 10 meter selariat altitude 65 utara. Okey, so kalau kita nak dia punya lakar gambar dia. Okey, buat ulat dulu macam biasa. Bujur dah kan. Okey, lepas tu kita bahagikan atas bawah, kiri kanan dia. So, utara, sini, selatan. Okey, kita buat apa? Latitude 65 utara. Ni kita lukis dulu. Kat atas lah, jangan buat bawah pula. Utara atas. Ada yang lukis kat selatan tak? Tak ada. Okey, atas 65 agak-agak lah. So, sudut dia sampai 90 kan. Kalau 65 atas sikit lah kan. Lebih kurang macam ni lah. So, lakaran pun kena logik lah kan. Jangan buat 65 kat sini. Atas sikit. Okey, ni okey dah ni kan. Okey, labelkan ni. 65 utara. Okey, itu pertama sekali kena buat. Okey. Lepas tu baru kita isikan apa? Titik-titik apa yang ada maklumat dia. Okey, kita tengok F. F berada pada 65 utara dan 60 barat. Yes, kita letak dekat barat. Kat sini lah. Kan barat tak kat belah kiri, betul? 60 betul. Okey, sini kita punya titik F. Okey, bermaksud H kita kat mana? Di sini. Kan? Sebab kita kata FH diameter selarian latitude 65. So H ni lah. Betul tak Ashraf? Betul. Wan betul? Okey. FH. Okey, kemudian kita letak apa pula? Titik G. Okey, G titik dia berada pada 65 utara. Okey, sama juga 45. latitude yang sama, cuma beza dia dia punya longitude dia 40 Timur. Okey, buat satu garis meridian. Buat satu garis meridian. 40 timur belah sinilah, belah kanan ni. Okey, labelkan. Labelkan. Ini adalah 40 timur. Letaklah titik apa tu? G. G ni. G. Okey. Lakaran ni betul macam ni. Betul tak? Wan dengan Ashraf buat. Betul ya? Jauh. Ada lain sikit. Wan, boleh? Dapat ya? Dapat? Dapat ya? Dapat okey ni. Bila kita boleh lakar macam ni, memang akan memudahkan kita untuk menjawab soalan. Kan? Tapi kalau lakar tak boleh, tutup je lah cerita bab ni. Okey. Tu soalan satu. A1. Cari longitude bagi H. Longitude bagi H. So, kita dah tahu tadi. F. Okey, F. Cikgu lupa nak labelkan dulu. Longitude dia 60 barat kan? 60 barat. Cikgu cuma letak aja titiknya. Berapa label dia tak? Okey, labelkan dulu lah. Bisa nampak. Okey, yang ini adalah 60 barat. Jadi H berapa dia punya longitude? Guna anti-meridian? Apa tadi? 120 10. sebab 180 tolak 60 kan? Dan arahnya di timur. Okey, jadi longitude dia adalah, kalau nak buat jalan kerja tolak lah macam ni. 180 tolak 60. Okey, sama dengan 120 arah di timur. Itu jalan kerja dia. Sikit je lah. Okey, 2. Cari kira jarak terdekat dalam batu niaga dari F ke H. Okey, ingat dia nak kira daripada F ke H. Tengok jarak terdekat lagi kan. 2007 pun masih lagi guna istilah jarak terdekat. Okey, tukar dah. Betul-betul. Tadi jarak bukan. Patutnya jarak terpendek kan?
So fahamlah ya, kalau ini terdekat ni terpendek. Jadi Faham. jangan risau, soalan SPM yang sekarang adalah guna jarak terpendek. Okey, jadi kalau kita kata jarak terpendek dalam bahasa nautika dari F ke H, maksudnya dia ukur ikut kutub utara. So macam inilah kita punya rajah kita. Okey, ini adalah pusat bumi kita. Ya, katakan O. Okey, kita buat sudutnya. Sini. Sorry. Guna pembaris. Baris. Okey, sini. Satu sini. FH. So berapa latitude dua detik ni? 65 utara kan? Maksudnya sini ni 65, sini pun 65. So berapa baki dia tengah-tengah ni? Tolak lah. 50. 115. Berapa? 115? Dia 180, 180. Tolak 65, tolak 65. Berapa tinggal? 50. Ya, 50. Sebab ni lah kita ada tengah-tengah ni kan. Maksudnya 180 tolak dengan 65, tolak dengan 65. Itu dapat 50. Okey, bila dah dapat beza sudut dia yang tengah-tengah tu, okey, darab dengan 60 minit. Jadi 3,000 kan? 5 kali 6. Okey, 3,000 batu nautika. Okey, itulah jawapan dia. Okey, B. Dah buat dah B? Belum. Okey, buat sekarang. Buat sekarang. Okey. Gunakan gambar yang cikgu lukis tu, ikut tu. Kalau dah guna lukis sendiri, lagi bagus kan? Dah dapat lukisan macam tu, lagi senang. Okay, B dia kata apa? M terletak. Dia kata M terletak di selatan G. Dan jarak MG diukur sepanjang permukaan bumi ialah 4,500 batu nautika. Kira latitude M. Okey. So ingatlah latitude G tu adalah 65. Okey, dah boleh. Dah. Okey. Cuba ceritakan dia punya cara nak jawab dia macam mana kan. Muka yang kita dapat tu 4,500 ni kita bahagi dengan 60 kan. Kita dapatkan beza sudut betul? Dah dapat beza sudut tu kita nak buat apa? Kita tengok M ni kes yang mana, lawan arah ke sama arah? Kalau arah kita tolak. Okay, tolak dengan latitude, jangan tolak dengan longitude, tolak dengan latitude. So dapat apa jawapannya? 10 darjah selatan.
10 darjah selatan. Tuan jawab ya. Ha. Ashraf? Sama. Tak dapat Ashraf? Sama-sama. Ikut cikgu cakap tadi. Ya. Mula 4,500 bahagi dengan 60. Dah dapat beza sudut tu. Tolak beza sudut tu dengan latitude titik yang pertama. Sebab apa tolak? Lawan arah kan? G dekat utara. Titik M tu bergerak ke selatan. Tu lawan arah lah tu. Dapat? 10. Tak dapat. 10 dari selatan. Okey. So cikgu kira. Macam mana? Cikgu pun tak kira lagi ni. Okey. 4,500. Buat kat sini 4,500 bagi 60 berapa? 75. 75. Bagi 60. 75 ya? Okey, sekarang kita tengok 75 ni adalah apa? Beza Sudut. beza sudut. Okey, beza sudut. Kemudian kita tengok latitude titik G. Titik G berada pada latitude 65. 65. Jadi sebab lawan arah, satu di utara dan titik M ke selatan, tolaklah. So 75 tolak dengan 65. Itu yang dapat 10. Okey, arah dia kenapa dah masuk selatan? Sebab apa? Beza lebih besar kan? Beza sudut ni lebih besar daripada 65, betul? Betul. Maka dia dah masuk selatan. 10 darjah tu dah masuk selatan. So itulah dia punya latitude dia. Ya. Okey, C. Okey, cuba dulu. Dah jawab belum lagi Belum. Okey, cuba dulu. Dia cerita sama je, kapal terbang juga kan? Daripada tadi cerita kapal terbang betul? Betul. Jadi tak ada cerita kapal lautnya. Tengok Titanic tu, tak cerita. Okey. Okey, sebab kapal terbang berlepas dari F dan terbang ke arah timur G dan kemudian terbang ke selatan M. Laju purata. Okey. Jarak dalam batu memberikan dari F ke G. Ingat dia? Ni jarak pada selarian latitude yang sama. Okey, maksudnya dapatkan dulu beza longitude. Lepas tu darab dengan 60. Lepas tu darab dengan cos latitude yang mana F dengan G berada. Itulah jarak dia. Okey, dapatkan beza latitude, beza longitude antara F dengan G. Beza dia 75. Okey. Dia punya apa dia? Beza sudut. Beza sudut. Berapa? 75? 75. 70? 75? Biar betul. Tengok betul-betul ni. Okey, tengok F berapa longitude dia? 60 barat kan? 60. Oh, 60. G berapa? 40 timur kan? 40 timur. So kes ni beza lawan arah kena tambah betul? Betul. 100 lah, 100. Oh, 100. 100. 100 darab 60 darab dengan cos berapa? 65. 65 ya kan. F dengan G tu berada pada latitude 65 darjah. 2,535. Okey. Kita nak kira jap. 60, 100. 100 darab 60 darab dengan cos 65. So jawapan dia 2,535.71. Ya, 71 batu tika. Okey. Tu dia punya jarak kan. Okey, sekarang ni jumlah masa dalam jam yang diambil seluruh penerbangan. So masa nak kira macam mana? Laju jarak bagi masa adalah jarak bagi masa. Jarak bagi masa. Bila nak kira masa, tukarlah tempatkan laju tu. Bagi jarak ni bagi laju. Turun bawah. Itu turun bawah. Ni. Jarak bagi laju.
bahagi Laju. 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 Okay, so jarak tadi macam mana? Tambah. Kan? Tambah jarak mana? F ke G yang kita kira tadi berapa? 3 3,000. 3,000. Lepas tu tambah jarak apa dia? G ke M. Apa jarak dia? Dah bagi kan dalam soalan B. Ni. Lipat 500. Tambah dengan jarak ni. 7,500. Lepas tu baru bahagi dengan laju dia. Berapa laju dia? Laju dia 550 knot. 13.6. Dapat? Dah. Okey. 13.64 3,000 tambah 4,500 bahagi dengan 550. 13.64 jam Betul? Betul. 13.64 jam. Okey. Boleh kan? Senang je betul? Betul. Okey, last. Last cikgu bagi soalan yang ada rajah. Tengok rajah. Senang sikit ke? Suka yang ada rajah ke? Suka tak ada rajah? Okey, yang ni lah. Tak payah pergi ke apa soalan lain kan? 2009 ni. Cikgu padam ni Okey. Nampak jelas 2009 ni soalan? Nampak. Besarkan lagi. Besarkan lagi. Okey, itulah habis besar tu. Okey, soalan dia ada maklumat ni kat atas. Okey. O ialah pusat bumi. Longitude E. Okey, nampak ni? Ada maklumat kan? Okey, labelkan dulu. Kalau boleh labelkan dulu. Kalau ada apa dah cetak tu lukis. Ni, E ni labelkan ni. Berapa? 97 timur. Nanti adalah kaitan tu. Cari anti-meridian kan? Biasalah. Ada anti-meridian ke apa ke kan? Okey. Macam mana nak kira nyatakan, soalan A1. Nyatakan latitude F. Senang sangat. Tengok rajah je kan? Berapa latitude F? 67. Tengok sudut tu yang dia diukur daripada khatulistiwa tu. Berapa? 50 kan? Betul tak? 50 arah barat. Utara. Itu je satu markah ni 50 ni. Senang soalan tu. 50 utara. Nak latitude je. Okey. Cari kedudukan G. Kedudukan G pula macam mana? Okey. Latitude-nya tahu? Dia berada pada khatulistiwa. Kosong lah. Kosong. Okey. Kosong. Tulis kosong darjah macam ni je Tak ada payah tulis arah timur barat, tak payah. Utara selatan tak payah, dia kosong je. Okey. Macam mana dengan longitude dia? Nampak. Yang 109 ni, okey ingat ya, yang 109 ni dia adalah beza sudut. Nampak? Beza 109 tu adalah beza sudut di antara titik G dan juga apa dia? Antara G dengan E. Kan? Yang garisan ini adalah yang disukat daripada meridian yang mana E berada. Tuliskan. Ni sudut 109 ni daripada ukur daripada sini. Jadi macam mana kita nak cari longitude G? Dapat idea tak? Kita nak tolak ke nak tambah dengan beza sudut yang dia bagi tu? Tolak. Okey. G berada pada, tengok ya. E berada pada longitude 97 timur kan? Betul? Betul. Dan G tu berada ke arah barat betul? Betul. Dalam kes ni betul. Tolak. Cuba tolak. 109 tolak 97. 12. Ya, 109 tolak 97. 12 kan? Okey, 12 tu dah masuk arah barat ke atau kat timur lagi?
Barat. Barat kan, sebab besar lagi kan. Beza sudut dia lebih Hmm. besar daripada longitude ni kan. So 12 barat. Barat. So itulah kedudukan G. 12. Okey, tengok H pula. Dia kata apa? Okey, H terletak 2460 batu nautika ke selatan E. Okey, maksudnya titik H ni bergerak ke bawah, betul? Ada kat bawah ni. Kan dia dapat jarak dia. Okey, hitung latitude H. So senang je lah macam tadi juga kan. So buat dulu. Bahagi dulu. Ya, 2460 dengan bagi apa? 60. Kita nak dapatkan dia punya apa? Beza sudut. Okey. So berapa beza sudut dia? (2460 bagi 60) berapa? 41. 41 kan? Okey, itu adalah beza sudut. So sekarang ni kita tengok apa latitude E tadi. Berapa? 50 utara, betul? 50 utara, betul. So sekarang ni kita nak apa? Tambah ke tolak dengan beza sudut ni? Satu berada di utara dan H ke selatan kan, dia tulis tu, ke selatan E, betul? Betul. Jadi ini adalah kes lawan arah. So kita tolak ke tambah? Tambah. Tolak. Apa ni? Ini bukan nak mencari beza sudut, ini nak mencari latitude satu lagi. Kalau lawan arah tolak lah kan? Tolak. Tolak. Jadi beza sudut tadi berapa? 41 kan? Tolak. Jadi 50. So tolaklah 50 tolak 41 berapa? 9. 50 tolak 41 9. Okey, 9 darjah. Arah mana? Dah masuk ke selatan ke atau masih lagi di utara? Selatan. Ya ke dah masuk selatan? Cuba tengok balik beza sudut dia dengan latitude E. Mana lagi besar? Yang atas. Sekejap. Beza sudut kita berapa tadi? 41 kan? 41. Kita punya latitude E berapa? 50. Mana lagi besar? 50 kan? Bermaksud beza sudut kita lebih kecil, betul? Kalau beza sudut kita lebih kecil daripada latitude titik yang pertama, bermaksud titik yang kedua tu masih lagi berada di arah yang sama dengan titik yang pertama. Ya. Maksudnya H tu masih lagi berada di utara. Dia 9 darjah utara. Okey, C. Hitung jarak. Okey. Dalam batu nautika dari E arah barat, E arah barat. Dari E arah ke barat F. Nak kira sini. Dia ukur sepanjang selarian latitude sepunya. Okey. Boleh kira. Okey. Jadi dapatkan beza sudut dulu. Ya. F tadi berapa? 50 kan, ni 50. Itu latitude. Longitude tu apa tadi? 97. Okey, tadi kita dah kira G kan? G tadi 12 barat, betul tak? Betul. Maksudnya F pun samalah. Ni sama ni, dia punya longitude ni. Sebab berada pada meridian sama, betul? Ni pun 12 barat juga. Okey. Jadi dia punya beza sudut nak tambah ke tolak? Tambah. Tambah kan? Sebab satu barat satu timur, betul? Betul. Okey, tambah dulu. 97 tambah 12. 109. 109 kan? 97 tambah dengan 12. Sebab lawan arah, darab dengan 60. Darab dengan cos berapa? Dua titik ni berada pada 50 utara, betul? Betul. So 50 lah. 4203.83.
109 darab dengan 60 darab dengan Kos 50. cos 50. 4203.84 83. Sorry. 3. 97 tambah dengan 12. Okey, 109 darab dengan 60 darab dengan cos 50. Berapa 4203? 4203. 4203.83 ya? 3. Okey, itu jarak dia. Ya. Okey, itu dari F ke E. Itu jarak pada selaran latitude. Okey, last soalan kapal terbang. Sama je kan, sistem kapal terbang ni. Sebuah kapal terbang berlepas dari E ke selatan H. Jadi sekarang ni daripada E ke selatan H. Okey, tadi kita dah kira latitude H tadi berapa? Latitude 10 kan? 9 9. utara tadi. Ni latitude H, 9 utara. Okey, maksudnya daripada E dia terbang ke selatan H. Masa dia berapa? 5 jam. Okey. Okey, masa benar-benar. Hitung purata laju. Okey, selatan senang lah. Sebab apa? Jarak pun kita dah ada, betul tak? Laju ke masa. Jarak tadi dah bagi dalam soalan dia 2460. Dan masa pun kita dah ada. Masa kita 5 jam, kita nak cari dia punya laju. Jadi jajuk je lah. Jarak bahagi masa. So bagi je lah ni. Ni jarak dia. Bahagi dengan dia punya laju. Sorry. Masa penerbangan. Kan? Sebab kita nak cari laju kan. Laju adalah jarak bagi masa. Okey. Jadi jarak dia 2460. Bagi masa dia 5 jam ya. Berapa laju dia? 492 jam. 492 laju. Jadi 492 knot. 492 knot. 492 knot. Okey. Nampak? Soalan ni macam tu je lebih kurang kan? Betul tak? Tak ada yang pelik-pelik pun kan? Betul tak? Tak ada. Sebab tu lah saya kata soalan ni senang sebenarnya. Ya. Okey. Jadi kalau tengoklah soalan tu sampai 2017 tu sama je kan bentuk dia. Okey. Jadi buatlah ya. Kalau rasa-rasa teringin nak jawab soalan ni masa SPM nanti, buat latihan semua tu. Kena buat selalu kan. Kalau boleh buat semua soalan tu. Nanti bila buat semua kita akan ingat, betul tak? Betul. Bila ingat nanti waktu exam SPM betul-betul nanti gelak je lah jawab ni. Kamu akan jawab ni dulu daripada graf fusi ke apa statistik ke ni jawab dulu. Sebab apa? Soalan pendek-pendek kan? Dalam kerja pun ringkas-ringkas je, betul tak? Betul. Sebab tu saya kata senang. Rugi tak jawab Okey. Okay. So itu je lah untuk malam ni. Jadi untuk minggu depan kita start latih untuk kertas satu objektif pula. Boleh. Objektif tu banyak. Mungkin satu malam tu mungkin kita ambil 5 atau 6 topik macam tu lah. Kan? Sebab dia daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu. Okey. So itu je lah malam ni. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sama.